Assalamualaikum, salam sehati sejiwa bersama saya Sharna Sabri bersiaran secara langsung dari tebingan Sungai Kuching, Sarawak sempena Majlis Pelancaran Minda 2016. Hari ini merupakan hari bersejarah bagi kami di Bumi Kenyalang ini kerana ini merupakan julung-julung kalinya program ini diadakan di Sarawak. Dan program Minda 2016 Malaysia Inklusif Negara Digital ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia untuk merapatkan lagi jurang saluran antara kerajaan dan juga rakyat dalam bidang informasi dan juga teknologi. Dan Malaysia dan mempunyai negeri yang terbesar iaitu Sarawak, dan Sarawak sebagai negeri terbesar pastinya memerlukan perkhidmatan dan juga teknologi yang canggih dalam sistem komunikasi bagi rakyat di negeri ini, khususnya untuk menghubungkan rakyat di pedalaman dan juga di bandar. Dan untuk itu, apa kata kita bersama dengan rakan setugas untuk mengetahui apa lagi aktiviti yang menarik di sini. Kita silakan. Terima kasih Sharnas. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Fazril Hisham Afandi dan saya sekarang berada di Khemah Pameran Minda 2016 di tebingan Sungai Kuching ini. Untuk makluman, pameran ini telah dibuka semenjak pukul 3 petang semalam dan akan terus diadakan sehingga ke petang esok. Jadi banyak informasi dan juga tawaran komunikasi yang menarik menanti para pengunjung di sini. Dan bersama saya hari ini ialah yang berbahagia Puan Eneng Farida Iskandar selaku pengarah kanan advokasi dan jangkauan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Jadi Puan, selamat datang ke Kuching, Sarawak. Jadi sebelum tu, apakah sebenarnya program Minda ini dan apakah pengisian aktiviti yang ada secara umumnya dan juga aktiviti khas SKMM itu sendiri? Secara amnya, program Minda ini ataupun Malaysia Inklusif Negara Digital sangat bertepatan dengan keadaan sekarang ini menggunakan internet, dan juga MC itu sendiri ataupun Suruhanjaya Multimedia Malaysia untuk membangunkan industri komunikasi dan multimedia tempatan. Dan kalau kita lihat pada hari ini ya Fazril, rata-rata banyak pameran yang sangat menarik, dan pada hari ini dan juga esok di Kemah MCMC kita ada pelbagai aktiviti, termasuklah aktiviti Klik Dengan Bijak, itu satu program keselamatan internet, juga program Mobile E-Waste, program Gaya Hidup Digital, dan juga ada booth-booth Content Forum dan Consumer Forum of Malaysia. Jadi saya jemputlah ramai orang-orang warga Kuching ni supaya datang ke Kuching Waterfront dan turut bersama kami untuk menjayakan majlis ini. Jadi Puan tadi katanya ada banyak gerai pameran, kan agak-agak ada berapa gerai pameran dan berapa orang yang turut serta hari ini? Saya rasa saya dimaklumkan ada lebih 60 dan mungkin ada lebih daripada 5,000 rasanya dari pagi tadi berasak-asak kan. Kita punya tempat ni pun memang ramai yang datang serbu sebenarnya, dan sangat menggembirakan kita lah sebab kita datang untuk memang memberi khidmat kepada rakyat dan memberi maklumat kepada rakyat. Dan saya rasa program ini pada pagi ini saja telah mencapai matlamatnya. Jadi Puan, SKMM begitu sinonim dengan dunia digital di Malaysia ni. Jadi mungkin Puan boleh ulaskan sedikit apakah cabaran dunia digital Malaysia pada hari ini? Cabarannya, kita ada 20.1 juta pengguna internet, dan saya rasa kalau dibandingkan dengan pengguna ataupun rakyat Malaysia keseluruhannya, ada ramai yang masih ketinggalan. Jadi matlamat program ini secara untuk memberikan supaya lebih ramai daripada kita menggunakan internet secara yang positif dan secara yang boleh menyumbang kepada memperbaiki kehidupan kita dan juga untuk membangunkan negara kita. Jadi secara inklusifnya kita ingin wujudkan satu negara digital ataupun negara pintar. Jadi Puan, mengenai SKMM itu, jadi apakah fungsi SKMM itu sendiri dan juga perkembangan terkini SKMM? Seperti saya sebutkan tadi, matlamat penubuhan MCMC ialah untuk membangunkan industri komunikasi dan multimedia, dan tak lupa juga kita merupakan badan pengawal selia kepada industri komunikasi dan multimedia juga, dan termasuklah kandungan internet. Jadi saya rasakan program ini mungkin akan membawa kita ke tahap yang lebih tinggi dari segi pemberian perkhidmatan. Itu antara perkara-perkara yang penting yang perlu MCMC fikirkan, iaitu bagaimana untuk menyebarluaskan perkhidmatan komunikasi
komunikasi kepada keseluruh rakyat Malaysia, bagaimana juga untuk menjemput rakyat Malaysia ini menggunakan internet secara yang lebih positif dan membina negara, dan juga akhir sekali untuk mencapai kualiti yang lebih baik dan tahap pencapaian oleh pemberi perkhidmatan ke tahap yang lebih tinggi lagi. Itu antara matlamat dan mungkin peranan MCMC yang boleh saya kongsikanlah pada pagi ini. Jadi sekarang ni kita kebelakangan ni sering mendengar SKMM mempromosikan tentang klik bijak, dan seperti yang diperkatakan tadi, menggunakan internet dan media sosial secara positif, secara berhemah. Komen sedikit tentang itu. Memang mungkin ramai yang tahu di luar sana banyak penyalahgunaan dan banyak kes-kes yang telah MCMC ambil tindakan, dan kita bimbang sekiranya perkara ini berterusan, ia boleh merosakkan bangsa kita sendiri. Jadi melalui program Klik dengan Bijak ini, kita berhasrat untuk mendidik 3 perkara sahaja mudah untuk diingati, iaitu selamat, waspada dan bertanggungjawab apabila kita menggunakan perkhidmatan internet ini. Jadi kita bawakan program Klik dengan Bijak ini banyak aktiviti-aktiviti yang walaupun kita berhibur, tetapi kita dapat memberi pelajaran kepada anak-anak kita. Jadi ibu bapa dan anak-anak datanglah ke booth MCMC ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program Klik dengan Bijak dan juga inisiatif-inisiatif lain oleh MCMC. Itulah dia Klik dengan Bijak ya. Dengan program berskala besar seperti Minda ini, Puan, boleh Puan, apakah matlamat yang ingin dicapai, yang ingin dikecapi menerusi penganjuran program seperti ini, Puan? Memang nampaknya nampak besar, tapi saya rasa itu kita perlu kerana kita ingin memberikan impak yang lebih besar kepada masyarakat, supaya masyarakat sedar dan betapa banyaknya perkhidmatan kerajaan yang telah ada dalam talian. Dan melalui pameran ini saya lihat dan saya jalan sekeliling ini, banyak sebenarnya perkhidmatan yang boleh memudahkan rakyat untuk berhubung dengan kerajaan, untuk mendapatkan perkhidmatan kerajaan. Jadi bukan sahaja internet ataupun ICT itu untuk tujuan komersial, untuk tujuan perniagaan, tetapi juga untuk tujuan penyaluran perkhidmatan kerajaan dengan lebih efisien. Dan kita rasakan bahawa ada baiknya dan memang dirancangkan bahawa program ini kita akan jalankan ke seluruh negara kan. Jadi kepada mereka yang mungkin belum kesempatan, mungkin tidak ada di Kuching, datanglah kepada program Minda yang akan dianjurkan di masa akan datang nanti. Sama-sama kita harapkan matlamat yang ingin dicapai itu kita berjaya dikecapi manfaatnya oleh semua pihak. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian tadi. Jadi mari kita kembali bersama dengan Syarnas untuk mengikuti acara seterusnya. Silakan Syarnas. Kebahagiaan dan kemakmuran, ya Allah, dan suasana aman bahagia ini kami dapat mensakhir. Yang berlangsung ketika ini ialah bacaan doa, ya. Dan kita masih lagi berada di Majlis Pelancaran Minda 2016 yang pastinya memberikan satu detik sejarah kepada warga Bumi Kenyalang kerana lebih 7,000 orang datang memeriahkan lagi Minda 2016 ini. Dan selepas ini kita akan menyaksikan satu paparan multimedia. Tetapi sebelum itu ingin saya kongsikan gambaran di sekitar tebingan Sungai Kuching ini. Begitu cantik sekali, ya, cuaca yang baik dan banyak aktiviti yang menarik menanti anda. Dan kepada warga Kuching, Sarawak, jangan lupa datang ke tebingan Sungai Kuching Sarawak ini untuk sama-sama memeriahkan aktiviti di sini. Kesejahteraan dan nikmat keselamatan, memudahkan segala urusan dunia kami dalam menjalankan program dan tanggung jawab untuk mendapat keberkatan dan keberkahan ya Allah. Mudah-mudahan usaha kami ini dapat memberi manfaat kepada kami sekalian. Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, peliharalah kehidupan kami yang merupakan kaum, bangsa, budaya. Kita ada banyak agensi daripada KKMM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia berkampung di tebingan Sungai Sarawak ini untuk Minda 2016 ini. Dan pastinya program Minda 2016 ini diadakan untuk memberikan pendedahan kepada para pengunjung tentang teknologi dan perkhidmatan sistem telekomunikasi yang ada di negara kita. Ia juga dapat memberikan kesedaran kepada rakyat terhadap cabaran dan isu-isu berkenaan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang. Ya Asiru ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
Majlis Perkaturan Sarawak. Terima kasih kepada Saudara Fadilah Ustaz Datuk Haji Zulkifli Suhaili, Imam Besar di Sarawak. Yang berlangsung tadi adalah bacaan doa dan sekarang kita akan saksikan satu paparan multimedia yang berdurasi lebih kurang 7 minit berkenaan dengan sistem telekomunikasi di Malaysia. Kita saksikan. So advanced information is very important, especially now. So knowledge acquisition thereof, communication thereof has revolutionized our time, and it will continue to do so. And it is well for us not to be left behind. So you must be in with the latest technology at all times. I must confess that there is indeed a digital divide between rural and urban. And MCMC must look into this. Service, especially with regard to Sarawak, big rural area, big rural population, in the fight against ignorance, against disease, against poverty. This is one tool for us to fight that. Kini Tok, dengan adanya internet seperti internet banking dapat memudahkan kerja kita seperti pembayar gaji, surat menyurat, even macam pos laju pun boleh ngecek ranking dari pintu ke pintu. Dengan adanya internet sekarang, murid-murid sekolah dapat belajar melalui e-learning dan juga home tuition atas talian. The social media has helped me expose my brand and expand it nationwide. The existence of social media in this generation tremendously aids in marketing amongst young entrepreneurs. Kementerian Komunikasi dan Multimedia apabila membawa Minda ke sini sudah tentu dapat melihat lebih dekat lagi keperluan yang sangat diperlukan oleh Sarawak. Saya mengucap terima kasih khasnya kepada Yang Berhormat Saudara Datuk Saleh Keruak. Beliau memang prihatin dengan kehendak rakyat Sarawak, di mana negeri Sarawak begitu luas. Sudah tentu informasi dan maklumat hendaklah sampai kepada sasaran kita masing-masing, khasnya rakyat jelata di luar bandar. Jaringan jalur lebar yang harus kita pertingkatkan, dan ini adalah sesuai dengan zaman pembangunan sekarang, di mana era social media ini sangat perlu untuk kita berkomunikasi sama ada secara individu maupun secara korporat. Dan dalam hal ini ia lebih efisien lagi kalau kita mempunyai speed ataupun jalur lebar yang sangat cepat. Ini adalah penting. Online tu sebenarnya bagus, tapi ada juga keburukannya. Contohnya, informasi yang disebarkan dari media massa perlu disahkan kesahihannya. Kerajaan Negeri Sarawak Tok Nang giat mendigitalkan kandungan tempatan melalui Pustaka Negeri Sarawak supaya dapat diakses dengan senang dan teratur. Transformasi digital Tok akan dapat memudahkan penambahbaikan perkhidmatan online dan pembangunan aplikasi mobile di masa depan. Penting untuk kita memantau anak apabila sedaya menggunakan halaman media sosial. Kita sebagai ibu bapa mesti selalu berjaga and alert apabila sedaya menggunakan internet. Lebih dijaringkan ke seluruh negara dan seluruh pelosok negeri Sarawak.
Minda. Malaysia inklusif dan negara digital. Minda. 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 Tentang dunia digital di negara kita, Fazril. Ya, video yang saya rasa cukup menarik dan rasanya kita perlu rasa bangga juga Syahnas kerana dalam banyaknya negara membangun ni, Malaysia tidak ketinggalan, malah ke depan dengan adanya teknologi-teknologi yang canggih seperti ini. Dan pastinya kita harapkan agar rakyat di negeri ini dan seluruh warga Malaysia dapat mendapat manfaat yang sepenuhnya ya menerusi program Minda ini. Dan kita masih lagi bersiaran secara langsung dari tebingan Sungai Kuching Sarawak dan banyak lagi aktiviti yang menarik yang akan menanti anda. Jadi jom warga Kuching datang ke tebingan Sungai Sarawak ini dan kita terus saja ke pentas utama. Oh ha. Yo. Yang amat berhormat Apai besar kita, menuai kita Malaysia tu, yang nombor 1. Yang berhormat Kapit Ketua Menteri Sarawak, Prajabu Anan Numpang, Menteri MC, betul lah. MC Komunikasi dan Multimedia, Menteri-Menteri Persekutuan, Menteri-Menteri Negeri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa pola kita pagi itu di tepi Sungai Sarawak, rami-rami kita, jaga jangan jalan di tepi sungai, banyak boyak di sungai itu. Boyak pun anda dengar juga. Kita kami itu, napa reti minda, anda boyak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak mujuh aku macam untuk nak ibu bah. Maafkan. Nak kecil hati orang malah ucapan dah tu. Perdana Menteri Datuk Patinggi Najib Abdul Razak tahu kita masa 6 tahunnya jadi Ketua Menteri pula. Nya jadi Perdana Menteri, nya telah menjelajah bumi kenyalang 46 kali. Lebih daripada 5 orang Perdana Menteri sebelumnya mencampur semua. Kampung ni lagi belum dirawat, ndak aku tahu. 46 kali po. Kali tu 47. Depan lagi 40 sampai 50 ke apa? Kenapa? Nya sayang dengan kita po. Saya pernah saya dengar Perdana Menteri macam ya. Tiap-tiap masa, bukan aja ngembak tangan kosong. Si adanya melawat kita ngembak tangan kosong. Penuh tangannya ya. Berapa juta kah? Berapa bilion kah? Sudah diberi dengan kita. Terima kasih Daun Keladi. Munada tambah lagi. Bukan dia aja. Tahu kita. Nak jeraya Pen Borneo. Nak dari Lunduk sampai Kalawas. Kini tu ada di Semenanjung nun. North-South Highway. Dari Johor Bahru sampai ke Kangal. Jeraya bagus berdencing. 4-lane highway, 6-lane highway. Nyaman kita duduk dalam motor. Pergi dari Johor Bahru, pergi ke Perlis,
lebih kurang 8-9 jam, arum bulak kaki si kotor. Tapi mun kita di Sarawak tu, pergi dari Lunduk ke Lawas, patah pinggang. Legam, legum, legam, legum. Tapi dengan adanya PEN Borneo Highway, syukur Alhamdulillah dalam 5-6 tahun lagi, kita macam Semenanjung juga ada highway. Tahu kita walaupun ekonomi Malaysia merosot kerana harga minyak dah turun dari 120 situng sampai 30 ringgit situng, walaupun ekonomi merosot, federal government kurang duit, nya masih rela belanja 16 bilion untuk negeri Sarawak. Senang ingin cari Perdana Menteri macam dia apa-apa. Jadi itulah, terima kasih. Datang, selalulah datang situ. Tapi jangan datang ngabat senyum aja. Kau reti juga lah you. Ya Perdana Menteri kita, terima kasih. Semua pelusuk Sarawak tu udahnya pergi. Ngaknya si nemu Jako Iban aja. Jako laut nemunya ke? Jako orang putih nemunya. Tapi Jako Iban lah nemu. Aku nasihat, mau nak cari bini baru, bini kat orang Iban. Ya guru kita aja. Ya guru kita aja. Negeri Sarawak tu besar negeri tu. Sebuah negeri sama besar dengan Semenanjung Malaysia. Kampung 5,000 buah. Kampung rumah panjang, rumah pendek, rumah sederhana semua ada. 5,000 buah. Berselerak jauh-jauh tempat jin bertendang sini. Ulu-ulu. Ialah penting perhubungan, komunikasi dalam negeri yang besar, begitu besar dan berselerak kampung-kampung adalah lebih perlu daripada yang lain. Dolok mari, mun kita nak komunikasi hanya radio aja. Radio aja, ya aja. Berita di dunia kita si tahu, apa berlaku di dunia kita nak si tahu. Kerana orang berisik radio pun si banyak juga. Manusia mari orang kaya enggak ada radio. Kini tu ya Rabbi po. Arum bulak radio keluar daripada lubang telinga. Macam-macam radio, TV, iPhone ke apa ke macam-macam. Sampainya dia kini tu semua information, berita apa-apa dalam tangan kita pun. Nama telefon bimbit. Semuanya boleh. Telefon tu bukan aja pakai telefon girlfriend. Macam-macam kita boleh. Dan mun kita si ngikut cara tu, kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Ni si orang mau nunggu kita. So now is information revolution. Communication revolution. If you don't follow it, you will be left behind. Everybody is doing it. Dan cara kita menggunakannya penting. Banyak pilihan dan sebagainya. Jadi saya harap yang disebut saya tadi digital divide antara bandar dan luar bandar akan dapat kita rapatkan supaya orang luar bandar pun dapat perhubungan yang begitu cepat. Saya telah sangat gembira mendengar Menteri MC Madah ada tiang telekom. Nama aja tiang telekom tapi siada apa-apa. Ada 85 buah ke apa ke. Belum ada dapat dipakai. Tapi belum ujung bulan tu ataupun ujung baru, bulan baru, boleh dipakai semua telekom tower untuk negeri Sarawak. Jadi senanglah kita komunikasi satu sama lain.
Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Sarawak tu apa aja beri kerajaan pusat kami terima. Kami terima. Apa aja bagus kami terima. Dan kadang kita mundur jika dibandingkan dengan Semenanjung. Dengan adanya rancangan macam tu, macam tu dan Perdana Menteri selalu datang, kita dapat sama-sama maju macam Semenanjung juga. Akan masa panjang lah. Tapi si hal, kini itu sudah macam-macam projek yang kita jadikan. Dan Perdana Menteri kita datang bukan saja kerana pilihan raya pok. Jangan sedap pembangkang malah nak berpilih Datuk ianya datang. 5 tahun, 10 tahun mari sudah adanya. Nampak batang hidungnya situ. Tidak lain apa? Menteri lain ada. Tapi ada menteri nak jadi Perdana Menteri berapa tahun? 22 tahun lah jadi Perdana Menteri. Nisi selalunya datang situ pok. Nampak batang hidung si ada. 22 tahun tentu banyak. Melawat 22 tahun. Dapat dihitung dalam jari bah berapa kalinya lalu kita. Nampak batang hidungnya aja. Jadi si dapat macam dia. Kita mesti melawat Sarawak kerana kita mundur ke belakang. So we love the Prime Minister because he loves us. He takes particular care of us. Jadi ya aja jago aku. Nah ibu ke jago panjang-panjang. Kita nak dengar apa nombor 1 kita akan bercakap ke itu. Boleh? Jadi kita nyemputnya datang ke itu, cakap dengan kita. Terima kasih. Itu dia amanat daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak kesayangan kita, daripada lawak jenaka dia saya sempat mengambil antara intipati penting ya dalam suasana ekonomi dunia sekarang ni ya Syarnas. Sarawak tidak ketinggalan dalam mencapai kemajuan teknologi masa kini. Dan dengan pelancaran program Minda 2016 ini pastinya dapat memberi manfaat kepada rakyat Sarawak ya, dapat menghubungkan masyarakat di bandar dan luar bandar. Kita terus saja ke pentas utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Amat Berhormat Apai Kitai Adnan Anak Haji Satem, Kepala Menteri Menua Sarawak, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Saleh, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Yang Berhormat Tan Sri Alfred Jabu, Timbalan Ketua Menteri, Yang Berhormat Menteri-Menteri, Timbalan Menteri Negeri, Persekutuan, Yang Berbahagia Datuk Seri Shahrizad, Penasihat Bersama Minda, seterusnya Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama di Kuching Bumi Kenyalang ini untuk melancarkan satu program yang sebenarnya program ini program peringkat kebangsaan. Tetapi kita memilih negeri Sarawak sebagai negeri yang pertama memberi penghormatan kepada negeri Sarawak menjadi tuan rumah kepada satu program yang melambangkan perubahan
dalam perjalanan negara Malaysia ke arah sebuah negara yang maju ataupun advance economy. Kalau sebelum ini kita nak melakukan apa-apa majlis, kita memberi tumpuan kepada soal fizikal. Kita melihat kepada produk. Kita melihat kepada barangan. Kita melihat secara fizikal. Tetapi ada satu dunia baru, satu dimensi baru yang melambangkan apa yang kita sebut sebagai the new dimensi alam maya yang mesti kita bawa supaya kita tidak, bab kata Ketua Menteri tadi, mundur kalau tidak kita membawa pembangunan yang melambangkan di digital era yang hari ini kita saksikan. Sebab itulah bagi negeri Sarawak ini, kita melancarkan program MINDA, Malaysia Inklusif Negara Digital. Dua perkataan yang sangat signifikan. Inklusif berarti bahawa kita nak pastikan setiap ceruk, setiap pelusuk, setiap sudut dalam negara Malaysia kita, termasuk negeri Sarawak ini, mesti dibangunkan dalam erti kata yang sebenarnya. Dan kita nak pastikan juga bahawa era digital ini dapat dikecapi oleh rakyat negeri Sarawak, oleh rakyat Malaysia di mana saja mereka berada, kerana era digital ini membawa pada perubahan yang amat besar. Kita dapat saksikan dalam video sebentar tadi. Kita berubah dari segi cara kita berkomunikasi. Kalau dulu face to face, hari ini Facebook. Malaysia antara yang tertinggi di dunia. Saya dengar kabar pukul rata mereka yang mengamalkan komunikasi melalui Facebook ini menghabiskan sebanyak 5-6 jam sehari untuk mengendalikan Facebook masing-masing. Antara yang tertinggi di dunia adalah rakyat Malaysia yang terlibat dalam komunikasi seperti ini. Kalau dari segi handphone, mobile pun, bilangan handphone, smartphone melebihi bilangan penduduk Malaysia. Antara yang tertinggi di dunia. Sebab itulah kita memberi penekanan kepada pembangunan digital ini. Pembangunan yang boleh membawa pada perubahan yang amat besar. Dan kita tekankan pada akronim MINDA. Bukan saja kerana Malaysia Inklusif Negara Digital, tetapi kalau kita boleh bertanya dalam organ body kita ni, mana satu organ yang paling penting sekali?
bukan apa yang tuan-tuan fikir. The most important organ is not what you think. It is the mind. Minda kita. Sebab kalau minda kita ini kita bangunkan, kita boleh buat penilaian. We can differentiate. Apa yang fakta, apa yang auta. Apa yang separuh benar dan separuh tidak benar. Apa yang semata-matanya pendapat bukanlah kebenaran yang hakiki. Sebab dalam internet kita, dalam social media, dia banyak jenis perkara yang ada dalam internet. Dia ada kebenaran, knowledge, dia ada cerita yang direka. Ada yang benar dan ada yang tidak benar. Ada cerita sebahagian benar, sebahagian tak benar. Misalnya, dia mula cerita itu, simpulan-simpulan pergi ke London. Itu benar. Tapi apa dia berlaku di London tu, dia reka cerita itu. Itu jadi tidak benar. Cerita itu kita klasifikasikan sebagai half-truth. Ada juga cerita di mana dia mengeluarkan pendapat. Dia satu insiden itu saya berpendapat begini-begini. Bukan bererti pendapat itu merupakan kebenaran hakiki ataupun pendapat yang dikongsi oleh sebahagian daripada rakyat Malaysia. Misalnya bila berlaku satu kumpulan yang diketuai oleh seorang yang disebut oleh ketua menteri kita, oleh Apai Kitai tadi, yang memimpin selama 22 tahun, buat satu majlis mengisytiharkan deklarasi rakyat. Tapi sebenarnya bukan deklarasi rakyat. Sebab bukanlah deklarasi itu ditentukan, ditulis, dipersetujui oleh rakyat Malaysia. Kerana sebahagian besar rakyat Sarawak misalnya tidak bersetuju dengan apa yang telah berlaku pada hari tersebut. Janganlah nak dilibatkan rakyat. Padahal, tuan-tuan, saya ucap terima kasih pada Ketua Menteri Sarawak. Dia dah hitung sejak saya jadi Perdana Menteri 46 kali melawat Sarawak. The most, dia kata. Dia dah kira 5 Perdana Menteri sebelum saya melawat Sarawak lebih. Dan bila saya melawat Sarawak, saya bukan datang dengan tangan yang kosong. Ya, betul. Sebab saya percaya bahawa Sarawak ini mesti kita bangunkan. Inilah agenda rakyat. Janganlah buat deklarasi rakyat, nak mengabui mata rakyat, nak jadikan personal agenda itu sebagai agenda rakyat. It's not about the people, it's about your personal agenda. Jangan kita tipu rakyat. Sebab itulah minda itu penting. That is why the mind is the most important organ in the body. Not what you think. Although that is also important. I'm sure Ketua Menteri will agree with that.
Walaupun dia kata malam-malam nothing much happens. But the mind is important. Sebab this is the most powerful organ. Mind over matter. Kalau kita nak mengamalkan demokrasi, maknanya demokrasi, kita mesti buat penilaian yang tepat. We must know between fakta and auta. What is auta? Auta ni, if you promise something which you cannot deliver, that is auta. Misalnya ada candidate dalam presidential election di Amerika sekarang ini. Saya tak nak sebut siapalah. Dia promise free college education. Do you know how expensive it is? College education in America? Very expensive. Datuk Seri Shahrizad, anak dia nak masuk Kennedy School. You know how expensive it is? You can promise free education. Siapa nak bayar? Dia tak sebut pula who pays for free college education. Macam kita lah di Malaysia ini, pembangkang election dulu janji free, nak hapuskan semua loan PTPTN. Nak bagi sebagai grant. Tapi siapa nak biayai? Dia tak sebut. Itu sebab the mind is important. Jangan kita masuk terima, oh, bunyinya sedap. Bunyinya baik. It sounds so good. I must support them. Ini doesn't mean the mind is thinking. Yeah. It's the heart. Yeah, Dr. Sim, you're the heart specialist. The heart is thinking. No, the heart is not thinking. The heart is feeling. It's not about feeling. It's about thinking. Inilah. Election is about thinking. I know the feeling part is important. Kalau kita suka, half the battle is won. Terima kasih. Tuan-tuan suka pada Ketua Menteri Sarawak. Sebab tu kita mesti beri mandat pada tim Adnan. Menang besar. Pilihan kaya. I'm here as a supporting actor. He is the main actor. Kita mesti propel dia, bagi mandat pada dia. Sebab dia bekerjasama cukup baik, cukup intim, cukup padu dengan kerajaan pusat. We cannot have. This is another element of thinking. We cannot have a state government, berlawanan dengan federal government. How? How do you run a state? Misalnya, kalau DAP minta Pen Borneo Highway, you think they will get it? I've just asked you. Kalau nak sesuatu, we must be part of the same team. Dan kita iktiraf tim Barisan Nasional. Kerana inilah kerajaan yang terbukti. Bukan kita discriminate. Kelantan pun kita bagi peruntukan bawah opposition. Penang pun kita bagi peruntukan. Tetapi kita nak lebih daripada itu. Untuk Sarawak umpamanya, we want the development divide. In Sarawak, it's not just about digital divide. The development divide belum selesai lagi. Tetapi bagi tempoh 5 tahun, pasti development divide akan dapat kita selesaikan di Sarawak ini. Pen Borneo Highway will be a game changer. Bukan saja catalyst, game changer for Sarawak and for Sabah. Jangan lupa Sabah. Ini negeri Menteri MCMC ini. Sarawak, Sabah. Kita pun bagi Sabah, tapi Sarawak dulu. Sarawak has moved ahead faster. Ini kita nak.
pembaharuan seperti ini. Besok saya pergi ke Sirian melancarkan fasa ketiga Pan Borneo Highway. Maknanya apa? Maknanya bila kita janji, kita deliver. Pembangkang, tuan-tuan, dia janji, dia tak payah deliver. There is a difference between opposition and the government. Sebab itu kita perlu pada minda kita. Dia janji, dia tak perlu deliver. Dia nak kuasa saja. Tapi kita government, bila kita janji, we will deliver for the people of Sarawak. Inilah yang saya nak nyatakan. Jadi, hak bab digital ni, saya nak sebut antara perkaranya, bahawa kalau saya tak sebut, nanti penaja utama pada program ni, dia marah pada saya. So I have to, the main sponsor wants me to mention, antaranya, connectivity plan, recovery plan for Sarawak is ongoing. Dari segi cellular telefon. 290 juta telah diluluskan for this recovery plan. First phase hampir selesai, 85%. Ini kaitan dengan tower-tower komunikasi throughout the state. Jadi for the bandar punya kawasan dah selesai, rural areas pula. Saya akan datang bulan depan, saya akan lancar program for cellular connection di negeri Sarawak, 4G and 3G. Ini fasa kedua. Jadi semua akan dapat, the long houses, the long, the short, semua akan dapat. Kita akan pastikan perkara ini dapat kita laksanakan. Apa lagi? Kita ada high speed broadband. Kelajuannya kita nak tingkatkan dalam urban areas pada 10 megabit per second. That is our target for the urban areas. For the rural areas, 4 to 10 megabit per second. Ini pun kita nak peluaskan ke Sarawak supaya bila ada high speed broadband, kita boleh pastikan maklumat itu, maklumat, voice, data, dan boleh bantu proses e-learning dan e-government dan e-banking dan segala-galanya, e-commerce dan sebagainya. Satu lagi perkara yang saya nak tekankan di sini bahawa ini semua memerlukan belanja yang besar. Misalnya untuk fasa kedua high speed broadband ini kita perlu pada peruntukan pelaburan sebanyak 1.8 bilion. Tapi kita buat antara PPP, Public Private Partnership, dan perkara ini kita akan laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk peluaskan rakaian komunikasi selular dan Wi-Fi Sarawak, sebanyak 150 buah menara komunikasi dan 438 Wi-Fi komuniti Sarawak telah dan sedang giat dilaksanakan oleh MCMC. Dan perkara ini melibatkan perkhidmatan Celcom, Digi, Maxis, Redtone dan Miasat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kabel dasar laut kita juga akan laksanakan pemasangan kabel dasar laut dalam tempoh 3 tahun dengan kos sebanyak 850 juta. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelaslah bahawa dengan apa yang saya sebutkan di sini, bahawa kita memang mempunyai perancangan yang besar untuk membawa digital Malaysia ke negeri Sarawak. Saya juga nak maklumkan bahawa kita ada program yang dibuat oleh MDEC, iaitu e-rezeki dan e-usahawan. Kita boleh latih rakyat Malaysia untuk mendapat pendapatan tambahan buat kerja digital di rumah. Mungkin boleh dapat 300-400 ringgit sebulan. Kalau boleh habiskan masa 2-3 jam sehari, kita boleh dapat pendapatan tambahan. Inilah antara usaha-usaha yang sedang giat kita laksanakan.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelaslah bahawa the new economy will be implemented for Sarawak. Because we want Sarawak to be at par with Semenanjung. And this will happen in the coming years, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan pada Kerajaan Negeri, pada Kementerian Komunikasi Multimedia dan pada semua pihak, apatah lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah memberi sambutan yang cukup meriah setiba saya dan Ketua Menteri, kerana dengan era digital ini, bila kita sampai ke apa-apa majlis pun, sambutannya tidak macam dulu. Sebab banyak nak ambil selfie bila kita tiba. Inilah satu daripada perubahan. Ada ambil selfie, lepas tu tak salam pun tak boleh. Selfie kena salam. Dan selfie pun kena tengok juga, kadang-kadang tersalah ambil pun can get you into trouble. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan program MINDA, Malaysia Inklusif, Negara Digital, Peringkat Kebangsaan yang bermula di Kuching, Sarawak pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas ucapan sebentar tadi. Mohon Yang Berhormat Perdana Menteri kekal di atas pentas sebagai acara gimmick perasmian. Itu dia ucapan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Dan kita masih lagi bersiaran secara langsung untuk program MINDA, Malaysia Inklusif Negara Digital. Baik, kini tiba detik yang paling penting, iaitu pelancaran program MINDA 2016 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dan kita terus saja ke pentas utama. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyentuh skrin aplikasi mobile dengan 3 kiraan. 3, 2, 1. Itu dia upacara perasmian simbolik Majlis Pelancaran MINDA 2016 bersiaran secara langsung dari tebingan Kuching, Sarawak ini. Jadi jangan lupa kepada anda yang berada di Kuching dan kawasan sekitarnya untuk kita memeriahkan program MINDA 2016 ini. Ada banyak aktiviti yang diadakan menunggu anda semua. Selain pameran, kita ada pameran robotik dan ada pertandingan selfie. Dan ada banyak lagi pertandingan-pertandingan menarik juga ada. Jadi yang merupakan satu usaha lah yang menunjukkan keikhlasan para pemimpin kita dalam memberikan manfaat kepada rakyat Sarawak secara khususnya. Ya, dan diharapkan agar MINDA 2016 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga Malaysia. Dan mungkin kita juga boleh ulaskan 46 kali Perdana Menteri Malaysia Datuk Patinggi Muhammad Najib Tun Abdul Razak telah datang ke Sarawak, menjejakkan kaki ke Sarawak ini. Baik, rasanya sekian saja untuk siaran kali ini.
Kita ada acara seperti pameran, konsert dan tadi berlangsungnya larian minda ya. Kita juga ada pertandingan wifi dan banyak lagi. Jadi kepada warga Kuching jangan lupa untuk datang memeriahkan lagi tebingan Sungai Sarawak ini dan pastinya diharapkan Minda 2016 ini dapat memberi manfaat kepada seluruh warga Malaysia. Jadi sekian saja dari saya Syarnas Sabri dan saya Fazril Hisham Afandi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bangsa merdeka. Dunia digital kita tawan, unity rakyat penuhi wawasan, setiap langkah mereka.